Sebab isu wanita musafir ni hadis-hadisnya jelas larangan, tapi kenapa berlaku khilaf? Pendapat yang pertama, hal al-mahram syartun fi wujubil haji. Adakah mahram ni syarat orang perempuan nak pergi haji atau umrah? Tanda dalam kurungan haji umrah yang wajib, bukan yang ulangan ni, yang wajib. Maka Imam Malik dan Syafi'i mengatakan memang diperlukan kepada mahram, perlu pada mahram, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut tentang mahram, tetapi bukan satu syarat. Kalau dia tak ada mahram, langsung tak lagi haji. Nanya. Maka dia kata laisa syartan fi hajjiha bihalin. Tidak syarat bahawa dia mesti ada mahram baru jadi haji. Pandangan ini diambil daripada Sayyidah Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan lain-lain ulama. Maka dalam fiqh 4 mazhab, Malik dan Syafi'i. Kenapa? Kerana fatwa Aisyah, orang tanya dia, ya ummah, wahai ibu, wanita ni tak boleh musafir, tak boleh nak pergi haji pun tak boleh sebab dia tak ada mahram. Faqalat laisa kullun nisa'i tajidu mahram. Aisyah kata bukan semua wanita ada mahram. Jadi maknanya kalaulah syarat itu, maka tak wajiblah bagi dia haji sedangkan dia sudah mampu. Dan itu di antara pandangan-pandangan yang disebut. Maka kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, takhruju ma'a hurratin muslimatin thiqah. Boleh dia pergi dengan syarat bersama dengan wanita-wanita yang baik, yang dipercayai, bukan wanita bahasa jenis yoya kata orang, maka dibenarkan. Inilah yang diterima pakai sekarang pun. Kalau tabung haji, kalau musim haji, dia letak dalam kumpulan wanita dan dikawal oleh pegawai-pegawai tabung haji, dikawal oleh ustaz-ustaz yang ustazah pembimbing. Kita kata insya-Allah. Baru ni ada orang tular isu yang yalah, kalau betul lah, na'udzubillah. Dengar tak dalam internet sibuk dah lepas haji baru ni. Kita malah sebut sebab bagai tak comel kata orang. Maknanya itu kes terpencil sangatlah. Dia nak pergi cari. Sebab itulah kata orang, benda buruk ni kalau pergi cari, duk mana pun jumpa. Tapi kalau kita tak pergi cari, kita tak akan jumpa. Kita pergi Mekah nak cari Kaabah, nak cari tempat haji, nak cari tempat ibadat, kita akan jumpa itu ya. Tapi kalau pergi Mekah pergi nak cari benda pelik-pelik, nyada juga di atas dunia ni. Kata orang, mana bandar, sebersih mana bandar, pasti ada tong sampah. Sedap juga ahli falsafah kata tak? Bandar comel setara mana pun, mesti ada tong sampah. Ini pengalaman kita pergi ke Jepun. Mula-mula anak turun kapal terbang, naik atas kereta nak pergi ke hotel. Soalan yang pertama, mata kita nak tengoknya, tong sampah. Dia mau kata cuci sangat Jepun ni, setara mana tong sampah. Kita kata rupanya selagi ada manusia, di situ ada sampah. Jadi bandar baik mana setara mana, tong sampah kena ada. Maknanya kalau kita nak pergi cari tempat sampah, jumpalah benda-benda yang tidak baik. Jadi tak usah pergi. Jadi ceramah haji pula ni. Sebab ada orang pertikas malam. Kebetulan dia kata macam-macam benda dah Mekah tu ada. Keluar daripada Masjid Haram lah, hotel-hotel yang jenama-jenama, puak-puak yang bukan Islam, restoran-restoran yang kalau sebut nama marah orang kita ni. Kita kata awak nak pergi umrah ke nak pergi healing kau orang panggil istilah baru ni. Dia kata nak pergi ibadat. Kalau nak pergi ibadat, tak ada siapa usik tempat ibadat. Kaabah, alhamdulillah selamat. Safa Marwah, selamat. Arafah, selamat. Tempat melontar, cukup. Mungkin dia cari benda pelik, jumpalah bagai pelik. Kita cari restoran orang putih, jumpa orang putih. Nak pergi cari nasi mandi Arab, ada lagi. Maka atas kita berehlah dengan hati kita, baik, balik kepada tajuk kita. Maka kumpulan yang pertama mengatakan bahawa boleh sekiranya ma'a rufqah ma'munah. Mana dalil? Dalil di mana? Tak ada lagi tak ni, tuan-tuan tambah. Sebab hujah ni diperlukan sekarang. Ramai wanita-wanita pergi umrah, pergi haji tanpa mahram, cuma dia pergi dengan rufqah ma'munah. Dalil dia, tanda. Hadis yang pertama rawahul Bukhari fi sahihihi an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam
Adi bin Hatim ni dia Nasara, dia mari nak masuk Islam. Kemudian Nabi kita cerita tentang apa yang berlaku di akhir zaman. Nabi kata, ya Adi, fa in talat bika hayatun, kalau mu panjang umur, kamu akan tengok latarajana az-za'inah tartahil min al-hirah hatta tatufu bil baiti la takhafu illa Allah. Kamu akan tengok wanita-wanita di atas kenderaan mereka mengembara daripada Hirah, mungkin daripada Yaman, daripada kawasan yang jauh sampai ke Mekah. Mereka tidak takut kecuali takut pada Allah Azza wa Jalla. Mana negara aman, jalannya selamat, hak kita takut pada Allah Azza wa Jalla saja. Jadi benda ni berlaku. Kemudian banyak lagi lah, hadis itu panjang, kita tak boleh masuk. Kalau masuk, kita lekat di hadis ni saja sebab dia berkait dengan alamat kiamat. Maka kata Nabi tak sebut di situ bahawa wanita yang pergi tadi berdosa sebab dia pergi tanpa mahram. Nabi kata, mu akan tengok az-za'inah, wanita-wanita ini duduk atas kenderaan mengembara sama-sama mereka ke Kaabah. Dia tak takut, dalam perjalanannya aman, dia takut hanya Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa safarul mar'ah, musafirnya wanita, sekiranya aman untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengatakan insya-Allah pandangan yang pertama ini diterima pakai. Kita pergi pada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua pun jangan main-main, dia punya dalil kuat. Zahabal imaman Abu Hanifah wa Ahmad ila annal mahram syartun fil hajjil mar'ah. Mahram syarat. Kalau tak ada mahram, tak boleh pergi. Ini pendapat dua imam lagi. Dalil dia mana? Dalil dia tengok dalam kitab. Dalam kitab kita ni dia ambil dalil yang pertama sebab anda nampak pengarang kita ni lebih cenderung kepada pandangan yang kedua ni. Kita kata bagus. Sekurang-kurangnya wanita berhati-hati. Dalilnya tengok ni. Kerana pemergian wanita seorang diri adalah haram, meskipun dalam satu rombongan, untuk mengelakkan kecenderungan dan pengkhianatan. Dalil dianya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul, Nabi kita bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'hazu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Qala sallallahu alaihi wasallam fantalik fahuja ma'a imra'atik. Jelas di sini. Ibnu Abbas kata dia dengar Rasulullah bersabda, janganlah kamu bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan ada bersamanya mahram. Dan janganlah perempuan itu musafir melainkan bersama dengan mahramnya. Jelas hadis ini. Maka bangun seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya isteriku telah keluar untuk mengerjakan haji. Dia kata imraati, isteri dia nak pergi kerja haji. Sedangkan saya telah tersenarai dalam rombongan tentera, pasukan tentera yang nak pergi berperang. Dia askar, masuk dalam senarai nak pergi perang. Bini dia nak pergi haji. Macam mana? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fantalik fahujja ma'a imra'atik. Nabi kata pergilah, kisah namamu dalam tentera, pergi haji bersama dengan isteri. Hadis ini muttafaqun alaih. Tengok hadis yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tusafiru masirati yaumin wa lailatin illa ma'azi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang perempuan musafir sejauh perjalanan sehari, masiratu yaumin wa lailah, sehari satu malam. Sehari satu malam ni bukan dengan kapal terbang, bukan dengan kereta. Dulu jalan kaki. Maka dia kira sehari semalam ni dua marhalah. Dua marhalah tu maknanya cukup boleh musafir, boleh qasas semaya. Dekat ya dua marhalah ni 80 km lebih je. Tapi uruh tu berubahlah sikit kan. Kena ada mahram. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain tulis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tusafirul mar'atu masiratu yaumaini illa wa ma'ha zawjuha aw zu mahramin. Tidak halal, tidak boleh musafir seorang wanita
perjalanan 2 hari kecuali bersama dengan suami dia ataupun mahram. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Maka kita kata kesimpulan boleh wanita ni pergi sekiranya ada keamanan dan bersama dengan wanita-wanita thiqah ma'munah yang dipercayai. Tetapi pandangan yang kedua juga tidak boleh diketepikan, sebab hadis-hadis yang berasal larangan musafir wanita ini sahih. Maka seeloknya kita tak usah ambil yang khilaf-khilaf tu, kita ambil yang baik. Sama ada dia pergi dengan suami dia ataupun dia pergi dengan mahram dia yang lain, kita kata itu yang terbaik. Wallahu a'lam.